Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita berkenaan dengan syurga dan juga neraka. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung bab-bab berkenaan dengan neraka. Dan bab yang terakhir kita bincangkan adalah azab orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Azab orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Ini adalah satu perkara yang tercela, di mana seseorang itu menyuruh kepada kebenaran, dia sendiri tidak mengikuti kebenaran. Juga sama, dia menghalang ataupun menegah orang daripada melakukan kemungkaran. Dalam masa yang sama, dia sendiri melakukan kemungkaran yang dia sendiri tegah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk ke hadis yang terakhir yang tidak sempat kita bincangkan, saya nak tarik satu perhatian tentang ayat yang sangat menarik untuk kita jadikan mukaddimah pada malam ini. Orang celaru gitu kan dengan perkembangan politik, tak sudah-sudah 24 jam. Itu sebab ada sebahagian kata-kata hikmah sebut, rawihul quluba sa'atan ba'da sa'atin fa innal quluba idza kallat amiyat. Hendaklah kamu merehatkan hati-hati kamu, jantung hati kamu, daripada satu ketika kepada satu ketika. Maksudnya kalau kita bicara politik saja, itu satu perkara yang tak bagus. Kata-kata hikmah tersebut, hendaklah kamu seketika, kadang-kadang kita bicara bab dunia, kadang-kadang kita bicara bab akhirat. Kenapa? Idza kallat amiyat. Kerana jiwa itu bila penat membicarakan satu-satu perkara, dia akan jadi buta. Buta dalam arti kata lain, dia tak nampak benda-benda lain. Tanggungjawab dia terabai, peranan dia terabai dan sebagainya. Ada satu perkara menarik dalam surah Al-Qasas. Ini ayat ni sangat bagus untuk ditadabburkan. Surah Al-Qasas cerita pasal apa? Cerita pasal Musa AS menghadapi negara dia. Allah Ta'ala cerita pasal Fir'aun. Fir'aun dibantu oleh siapa? Fir'aun tu simbolik kepada kekuasaan ataupun kerajaan. Pembantu dia siapa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, Haman kan, Haman. Dia ada raja ataupun pemerintahan dia, kemudian dia ada kementerian dia. Dan dia disebutkan secara tiga berangkai. Fir'aun, Haman, satu lagi siapa? Orang-orang kaya yang ada pada zaman itu. Dan yang paling top sekali namanya adalah Qarun. Tiga-tiga nama ini disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Qasas. Fir'aun, Haman dan juga Qarun. Kerajaan tak salah, kementerian tak salah, jadi orang kaya juga tak salah. Tapi ada satu perkara yang menyebabkan ketiga-tiga mereka ini akhirnya Allah Ta'ala human dalam neraka. Apa dia? Mereka itu melampau-lampau. Fir'aun melampau-lampau dari sudut kerajaan dia. Dikatakan dia tak pernah sakit, sampai dia kata, akulah kerajaan, akulah Tuhan. Haman, apa kesalahan Haman? Fir'aun membentak Musa. Dia kata, Haman, buatkan aku satu benda yang aku boleh capai kat langit, supaya aku nak tengok Tuhan Musa ni ada ke tidak. Haman kata, yes boss. Qarun, harta dia banyak, sampai dia kata, aku mulia sebab harta. Baik, saya nak bawa muslim-muslimat pergi ke ayat ke-77. 77 ni ayat yang Allah Ta'ala lepas ayat 77 ni, Allah Ta'ala cerita pasal Qarun lagi. Tapi ini Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata apa? Wabtaghi fima ataka ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut, wabtaghi fima ataka, hendaklah engkau tuntut kehidupan engkau ini. Betul, engkau tak ada masalah pun untuk engkau uruskan kehidupan, tapi perkara first yang kau kena ingat dalam kau punya hidup
adalah engkau kena tuntut apa yang Allah Ta'ala beri ke engkau berupa akhirat. Itu first dulu. Kemudian lepas daripada ayat itu, maksudnya simbol kehidupan kita ini sepatutnya tertuju kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, tunaikan hak Allah Ta'ala terlebih dahulu. Lepas daripada ayat itu Allah Ta'ala kata wala tansa nasibaka minad dunya, tapi dalam masa yang sama engkau tak dihalang untuk mengambil portion. Nasib ini maksudnya portion, bahagian daripada dunia. Kekayaan okey, kesihatan okey, cari pasangan okey, cari pekerjaan yang elok okey, cari rumah yang, Allah Ta'ala kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi yang lebih menarik, lepas Allah Ta'ala kata cari akhirat, cari dunia, ayat selepas daripada itu menarik. Allah Ta'ala kata apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ulama khilaf tentang, ulama tafsir khilaf, ahsin kat situ merujuk kepada apa. Tapi termasuk Allah Ta'ala sebut wa ahsin, hendaklah kau buat baik. Termasuk buat baik selain daripada taat kepada Allah Ta'ala, buat baik, juga buat baik sesama manusia. Bahkan Allah buat comparison kat situ, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kau buat baik seperti mana nikmat Allah itu begitu banyak, Allah buat baik kepada engkau, engkau juga patut buat baik kepada orang lain. Kan? Wa ahsin kama ahsanallah. Allah Ta'ala tak guna perkataan khair, Allah Ta'ala tak guna perkataan tayyib, Allah Ta'ala guna ihsan. Apa maksud ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah dia itu berada. Maksudnya kita buat baik kepada orang seolah Allah Ta'ala perhatikan kita. Engkau nak buat apa ni, aku tengok. Allah Ta'ala kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lepas Allah Ta'ala kata cari dunia, buat baik, Allah Ta'ala berikan ancaman kat situ. Ancamannya apa? Wala tabghi al-fasad. Jangan kamu cari benda yang menyebabkan kerosakan fil ard, dekat muka bumi. Macam mana benda tu boleh jadi rosak? Bila kamu buat berlebih-lebih. Berlebih-lebih, mungkin jaranglah orang buat berlebih-lebih dekat akhirat sampai melupakan tanggungjawab duniawi, salah. Berlebih-lebih mencari dunia, jawatan, pangkat, harta dan sebagainya, salah. Benda itu akan menyebabkan apa? Al-fasada fil ard. Benda tersebut akan menyebabkan muka bumi menjadi rosak. Betapa banyak benda yang dibuat melampau-lampau jadi rosak. Sedangkan dunia ini begitu indah untuk dinikmati, kan? Bukankah tidak begitu? Perkara terbaik yang Allah Ta'ala boleh beri kepada kita pada umur yang panjang, juga taufik untuk beramal soleh. Dunia ini begitu indah untuk dinikmati, kan? Kenapa orang bermasam muka? Kita balance. Ada benda baik, ada benda buruk, kita hadapi dengan sabar dan juga tenang. Syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Innallaha la yuhibbu al-mufsidin. Ayat tu panjang lagi lah kalau nak hurai. Dalam 2 muka surat lagi kot lepas tu. Itu. Ini adalah prinsip kita. Cari akhirat dulu. Prinsip ini kalau kita tanamkan sebagai seorang student, dia akan jadi sangat cemerlang. Kalau kita tanamkan sebagai pekerja, maksudnya kalau bertembung di antara kerja kita dan juga akhirat, kita dahulukan dulu. Dan kita apa kita panggil? Saya macam tak suka sangat guna perkataan wasati tu, sebab dia punya benda tu bagus, tapi dia punya yang dibawa orang tu jadi tak bagus. Wasatiyah itu. Kita kata rahmatan lil alamin tu, konsep tu sangat bagus. Tapi yang bawa itu jadi macam tak bagus. Maksudnya balance. Ayat ni Allah Ta'ala suruh balance, betul lah benda tu, kan? Tapi yang buat itu jadi macam lain, macam tak balance jadinya. Ini adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita. Banyak kali dah saya kata tampalkan. Ayat ni juga patut ditampal kat bilik, disebarkan. Untuk peringatan kita dulu, untuk kita dulu lah yang bercakap ni. Muslim-muslimat yang rahmati Allah, itu sikit mukadimah dah. Dunia ini begitu indah, tak semuanya buruk. Baik, 179. Okay. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Akan didatangkan seorang lelaki pada hari akhirat, fayulqa finnar,
laki ini kategori dia kategori orang masuk neraka. Fatandaliku aqtabahu. Fatandaliku aqtabahu ni maksudnya terburai dia punya isi perut. Fatandaliku aqtabahu, dia punya usus terkeluar. Pengalaman ataupun pemandangan yang buruk, dah usus dia terkeluar, fayaduru biha, dia bawa seret usus dia tu, perut, tali perut dia tu, yadur maksudnya apa? Keliling. Kama yadurul himaru birohahu, seperti mana keldai berputar-putar dekat mesin giling dia. Zaman dulu orang nak giling apa, beras, nak giling soya, kan guna binatang kan. Jadi Allah Ta'ala umpamakan dia itu seperti keldai. Satu perumpamaan yang sangat buruk. Mungkin orang dunia tak guna perkataan keldai, orang dunia guna perkataan khinzir, anjing, babi. Keldai juga satu perumpamaan yang buruk Allah Ta'ala berikan kepada penduduk akhirat. Balasan buruk maksud dia. Fayafza'u lahu ahlun nar. Yafza'u maksudnya kat situ ahli neraka terkejut. Engkau ni dulu bukan orang bagus-bagus ke? Terkejut. Fayajtami'una lahu. Tengok engkau ni dulu engkau bagi tazkirah ke orang kan. Engkau join kami. Jadi ahli neraka pun mulalah tentera bawang tu kumpul kat situ. Fayaquluna lahu. Lalu ahli neraka lain yang tercampak kawan ni kata kat dia, ya fulan, ma laqita. Dia kata, apa yang menyebabkan engkau tercampak kat sini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dia kata, bukankah engkau dulu orang yang menasihati kami, orang baik-baik kan, yang ada title ustaz, yang ada title PU mungkin, yang ada macam-macam title lah. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dulu kat dunia menyuruh kepada kebaikan dan juga menyeru, menghalang, mencegah kepada kemungkaran? Qala bala. Dia kata, ya. Dia kata dekat ahli neraka, kata, ya, aku buat seperti mana yang kamu sebut itu. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Aku dulu suruh kamu buat kebaikan, aku sendiri tak buat. Wa anha 'anil munkari wa la antahi. Aku menyuruh kamu supaya jangan berbuat mungkar, aku sendiri tak boleh berhenti daripada berbuat mungkar tersebut. Maka akhirnya Allah Ta'ala campakkan aku ke dalam neraka. Ini pengajarannya adalah kita kena cakap serupa, kita kena buat serupa kita cakap. Cakap serupa bikin. Kalau tak, nasib kita waliyazbillah seperti ini. Ini ancaman untuk orang yang munafik sebenarnya. Bab berikutnya 180. Panas yang sangat kerana luapan Jahannam. Surah At-Taubah adalah surah, di antara kandungan surah At-Taubah adalah tentang perang Khandaq. Sorry, bukan Khandaq, perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang berlaku pada musim panas dan juga musim menuai. Ada 3 orang sahabat yang tak pergi. Akhirnya Allah Ta'ala hukum boikot sahabat tersebut banyak hari. Akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ayat 81. Maksudnya ada yang tak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk antara perang yang terakhir Nabi, di antara perang terakhir Nabi SAW join. Perang Tabuk juga specialnya, sahabat biasanya tak tahu Nabi nak pergi berperang kat mana. Ini salah satu hilah Nabi, supaya orang munafik tak bocorkan rahsia nak berperang kat mana. Tapi perang Tabuk ini Nabi SAW announce awal-awal, sebab tentera yang mereka hadapi adalah tentera Rom, banyak. Kenapa boleh berlaku perang Tabuk? Utusan Nabi dibunuh. Itu satu pengkhianatan. Oh, ayat itu mungkin sensitif. Ya, pengkhianatan lah kan, nak guna ayat apa lagi, memang nama pengkhianatan. Kita punya lah sensitif, tak tentu pasal kan. Ya, memang pengkhianatan. Utusan perang tak dibunuh.
Lalu Nabi SAW fikir, ini tentera Rom telah pun bersiap sedia kan, kalau dia sampai ke sini kita tak susah nak halang. Akhirnya Madinah itu akan musnah. Maka Nabi SAW beritahu kat sahabat, kita kena keluar, bertempur kat luar. Nabi kata, siapa yang boleh siapkan untuk dia harta untuk pergi perang, dia kena siapkan. Ada sahabat yang menangis. Kenapa? Sebab tak ada bekalan nak pergi perang. Orang munafik pula, dia kata panas ni kan, malas lah. Mereka buat alasan kat Nabi. Allah SWT turunkan ayat ini. Tengok Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Farihal mukhallafun. Fariha, apa maksud fariha? Gembira. Mukhallafun dari perkataan khalfun, belakang. Maksudnya mereka itu suka untuk ditinggalkan. Mereka tinggalkan Nabi, tak pergi perang sekali, tak join. Bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Ayat ni tak diterjemah dalam buku tu kan, saya terjemahlah. Mereka tak pergi perang, join dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelangkangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka gembira. Sebab apa? Sedap kan, duduk senang lenang. Sedangkan negara itu negara mereka sendiri, tapi mereka buat cekadak gitu. Cekadak ni apa? Buat alasan, buat songeh. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka benci untuk keluarkan harta, mereka benci nak korbankan nyawa untuk jalan Allah Ta'ala. Sedangkan negara itu negara mereka, kepentingan bersama. Wa qalu la tanfiru fil har. Tengok ni, orang tak sanggup nak apa? Nak bermujahadah dalam perjuangan. Munafik ni bukan setakat mereka nak duduk stay, tak nak pergi perang. Malah mereka itu mempengaruhi orang supaya tak pergi join pergi perang sekali. Apa pun mereka punya alasan? Jangan pergi sebab nanti kulit jadi hitam, dia kata. Nanti sunburn. Ada orang macam itu kan, tak nak pergilah. Tak nak pergi sebab nanti takut sunburn, panas lah, tak selesa, nak tidur mana. Dah nama pun perjuangan. Ayat itu telah pun digunakan oleh orang munafik 1400 tahun yang dulu kan. Dia kata la tanfiru fil har, jangan keluar, ini panas ni kot. Sedangkan zaman tu apalah sejuk sangat. Akhirnya Allah Ta'ala kata, dia kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kat mereka, qala naru jahannam ashaddu harra. Api neraka Jahannam itu lebih panas. Law kanu yafqahun, jika mereka itu faqih, guna akal sikit, engkau akan tahu. Kalau nak dibuat perbandingan, panas api neraka dan juga panas dunia engkau pergi berjuang fi sabilillah, itu panas lagi api neraka. Jadi ayat ini mengisbatkan luapan Jahannam itu. Boleh faham itu? Apa perkara paling ringan kalau satu orang nak masuk bidang dakwah? Bidang dakwah kat sini bukan maksudnya ambil kos dakwah dekat universiti. Itu cerita lain. Kalau orang nak pergi dakwah lah, apa perkara yang paling ringan yang berlaku pada para anbiya, berlaku pada para rasul? Apa perkara paling ringan? Yang perkara yang paling ringan sekali adalah di label. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahkan kita baca sirah pun kita tahu apa di antara label yang Nabi dapat. Ahli sihir, lagi apa, kena rasuk jin, gila. Kalau sekarang ni pepecah belah umat, Wahabi, itu semua label yang paling ringan. Alhamdulillah kita tak ada lagi label ancaman bunuh kan. Engkau dakwah, aku pergi, alhamdulillah, benda tu ringan. Jadi janganlah terlalu bersedia kalau kita itu label. Jangan kau pergi masuk ke situ, nanti kau label, kau susah cari makan nanti. Tak, Allah Ta'ala akan beri kau makan. Perjuangan itu tetap perjuangan. Rezeki bukan di tangan engkau, rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti jadi jauh pula. Kembali semula kepada teks yang ke-58, 180. Hadis ini sebenarnya terpotong daripada Abu Hurairah.
idza ishtadda al-har, Nabi SAW sebut, kau nak solat panas, meluap-luap dia punya kepanasan itu kan, Nabi kata fa'abridu bis-solah, tunggulah sebentar, bagi sejuk sebentar cuaca, baru kamu pergi solat. Itu maksud fa'abridu bis-solah. Nabi kemudian sebut fa inna shiddatal har, kerana panasnya itu, bahang panas itu, min faihi jahannam, daripada luapan neraka Jahannam. Hadis ke-59 telah kita bahaskan. Kita terus lompat ke 60. Kita baca lagu sikit ke 60. Ini satu benda yang sangat menarik. Dulu masa belajar dulu, hadis ini di antara hadis yang masuk dalam kategori muskilul hadis. Muskil ni maksudnya hadis tu sahih, tapi macam mana kefahaman yang benar patut dipakai. Nabi SAW sebut daripada Ibnu Umar, al-humma. Apa maksud humma? Humma ini kalau terjemahan literalnya adalah demam. Humma maksudnya adalah demam. Demam, kenapa orang boleh demam? Sebab panas badan. Sebab panas badan. Nabi buat comparison. Nabi kata demam min faihi jahannam, merupakan salah satu daripada luapan neraka Jahannam. Fabruduha bil ma, kalau kamu demam, sejukkan dengan air. Saya bahas dulu tentang faihi Jahannam. Sama juga dengan solat tadi tu kan. Nabi kata panas dunia ini sebenarnya hasil daripada luapan api neraka. Para ulama ada dua pendapat tentang luapan. Pendapat yang pertama, mereka kata luapan itu sebenarnya adalah luapan secara hakikat dia. Maksudnya panas tu membahang sampai orang tu kena. Panas tengah hari, luapan daripada neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala takdirkan luapan itu berlaku dengan asbab yang Allah Ta'ala tentukan. Berjemur dekat panas, maka dia sakit. Sakit dia itu, maksudnya sakit dia itu merupakan hakikat daripada neraka Jahannam yang dia terkena. Boleh faham Itu maksudnya. Dia demam tu, itu Allah Ta'ala bagi rasa sikit. Pendapat kedua kata tak, itu merupakan tashbih. Tashbih ni maksudnya perumpamaan sahaja, bukan betul-betul ada luapan neraka Jahannam kena kat dia, tak. Tapi itu merupakan, Allah Ta'ala kata kalau kau nak rasa neraka Jahannam tu macam mana pedih dia tu, Allah Ta'ala bagi sikit kau kena demam gitu. Wallahu alam, sebahagian para ulama sebut pendapat pertama itu lebih zahir. Pendapat yang pertama itu lebih zahir. Yang kedua, dalam hadis ini yang menariknya adalah Nabi kata kalau demam, simbah dengan air. Tapi para ulama sebut, di antaranya adalah Al-Maziri, dia kata bukan semua demam dia punya ubat sesuai dengan air. Tengok kategori demam. Bahkan mereka juga bahas demam dekat Hijaz ni macam mana, dekat itu tempat tu macam mana. Al-Maziri kata, Allah alam, pendapat Al-Maziri ini adalah terpakai. Doktor juga mengesahkan bukan semua demam ubatnya adalah rendam dalam air. Jangan orang baca hadis ini dia kata, oh ini aku dengar semalam, fabruduha bil ma, dia tuang anak dia dalam kolam, dia kata mengelupur panas. Apa isyarat Nabi dalam hadis ini? Nabi kata ada certain demam yang manfaat air itu boleh menghilangkan demam. Nabi bagi isyarat seolah-olah kata ambil perkara bermanfaat. Dalam kes ini perkara yang bermanfaatnya adalah gunakan air. Sama juga dengan habatus sauda, sama juga dengan madu. Bahkan Al-Maziri kata sebabnya para atibak, para doktor kata bukan semua ubat sesuai dengan orang. Bahkan kena tengok dia punya culture. Ini Al-Maziri sendiri sebut, dia punya antibiotik badan, asal dia macam mana. Bahkan Al-Maziri juga sebut cara pemakanan itu juga mempengaruhi ubat yang dia akan pakai. Jadi hadis tentang ubat-ubat ini kena rujuk kepada pakarnya. Siapa pakarnya? Doktor lah kan, bukan ustaz. Ustaz bukan pakar ubat. Ubat perasaan mungkin ya,
Itu pun ada yang terkena fitnah sekali buat perasaan. Dia sendiri terjebak. Baik. Itu tentang hummah. Apa maksud hummah? Demam. Saya nak buat satu lagi riwayat yang sangat menarik tentang apa? Tentang demam. Satu hari ada seorang sahabat namanya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib. Ataupun sebahagian riwayat sebut namanya Ummu Al-Musayyib. Ummu Sa'ib ataupun Ummu Al-Musayyib. Dia itu demam. Nabi SAW ziarah. Jadi masa Nabi datang jumpa Ummu Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib, Nabi nampak dia macam apa, orang demam ni kan dia macam tak selesa gitu kan. Dia macam apa, kita panggil apa entah, tak sedap badan, macam baby ataupun bayi tak sedap badan tu, dia pusing sana, rasa macam panas. Nabi kata kat dia, dia kata, kenapa engkau tuzaf zifina, kenapa engkau macam apa dah, gelisah, uyung hayang, boleh gitulah. Nabi sebut, dia kata, ya Ummu Sa'ib tuzaf zifina, engkau tengah tak stabil gitu. Qalat, dia kata al-humma, ini perkataan ni, dia kata apa, al-humma. Kemudian dia sebut la barakallahu fiha. Dia kata, aku rasa aku kena demam lah. Demam yang tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Nampak macam Islamik. Dia kata, demam yang tak diberkati oleh Allah Ta'ala. Ada orang macam itu kan, dia maki, tapi pemakian dia tu, betul lah pemakian lah, pemakian tu macam Islamik gitu. Ada macam itu, saya tak boleh nak gambar lah, sebab dia tak biasa buat. Ada macam makian tu ala-ala macam Islamik gitu. Dicerca orang, kita hendaklah, tak tahulah, saya tak tahu macam mana nak sebut. Nabi gembira tak dengan perkataan tu? Dia kata, la barakallahu fiha, tidak ada keberkatan pada hummah ni. Tengok dia cerca apa? Dia cerca demam. Demam. Ada orang kata, alhamdulillah saya demam, saya suka demam. Saya tak pernah jumpa lagi orang kata saya suka demam. Pun begitu, Nabi larang untuk dicerca demam itu. Nabi kata apa? La tasubbi al-humma. Dia kata, wahai Ummu Sa'ib, jangan engkau cerca demam. Fa innaha tuzhabu khataya bani Adam. Kerana demam itu menyebabkan dosa-dosa anak Adam itu hilang. Kama yadhhabul kiru khabathul hadid. Al-kiru al-khabathul hadid, seperti mana al-kir. Kir ni nampak tak besi yang lama tak dipakai tu, kat luar itu ada al-kir, karat. Jadi Nabi kata, demam itu seumpama dia menyucikan engkau punya dosa, umpama besi yang hilang dia punya karat dengan demam. Kenapa Nabi larang cerca demam? Satu, sebab itu merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kena dekat engkau. Mukmin bila kena musibah, dia kena istirja, dia kena bersabar, dia kena redha. Bukan maksudnya redha tu kita suka, tak, tapi kita terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat masa terlepas perang Badar, sahabat yang muda-muda ni terlepas perang Badar, jadi kata, aduh, rugilah kami tak join perang Badar. Jadi sahabat yang muda-muda ni kata apa? Wahai Rasul, bila lagi nak perang? Kami nak buat reformasi gitu. Orang-orang muda. Nabi kata apa ke orang-orang muda ni? La tatamannau liqa al-adu. Wahai orang-orang muda, sabar sikit. Jangan kamu harap untuk jumpa musibah. Jangan kamu harap untuk berjumpa dengan musuh. Sebab ada orang ingat lawan musuh itu semata-mata perjuangan. Bukan. Nabi kata, jangan kau cari pasal. La tatamannau liqa'al adu. Fa idza laqitumuhu, tapi kalau dah masuk medan pertempuran, jangan pula lari. Ini semangat. Bila jumpa ni,
Apa sekarang ni, tengah jumpa polis gitulah, lari. Fathbutu, Nabi kata. Tapi kalau kamu jumpa, sabit. Kenapa saya bawa riwayat ini? Kita nak bagi tahu Islam tidak menggalakkan untuk cari musibah. Demamlah supaya aku punya kafarah. Tak, kita tak dituntut seperti itu. Tapi bila Allah Ta'ala kenakan kita musibah tu, kita kena bersabar. Itu satu sebab kenapa Nabi larang mencela demam. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, seperti mana yang hadis ini sebut, dia menyebabkan orang itu, dia punya dosa terhapus. Jadi itu merupakan kebaikan untuk dia. Kalau dia melampaui batas, bila kena musibah itu, dia baru terengadah gitu kan. Dia, oh, aku ni banyak buat benda-benda tak bagus. Barulah lidah dia sebut Allah, Allah, Subhanallah, Subhanallah. Itu. Jangan dicela demam. Pengajaran buat kita. Kalaulah Nabi larang untuk cela demam, apalagi perkara yang Nabi larang untuk cela. Angin. Nabi larang cela angin. Hujan. Cuba bayangkan makhluk itu, makhluk yang tak ada ruh. Jadi apa pendapat muslim-muslimat kalau kita mencela makhluk yang ada ruh, yang dia kata apa? Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Jangan suka-suka cela manusia. Itu pengajaran kita. Jangan panjang. Next. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang sikit tapi bernas. Ucapan neraka pada hari kiamat. Sikit lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah Ta'ala akan buatkan syurga dan juga neraka seperti mana kuliah kita sebelum ini kita telah bincangkan. Allah Ta'ala jadikan syurga dan juga neraka boleh berkata-kata pada hari akhirat. Di antara perkataan neraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal min mazid, dia kata, wahai Allah, ada tak tambahan? Biasa orang minta tambah ni, tambah apa? Tambah makanan. Ada tambahan lagi tak? Jadi seolah-olah macam ahli neraka tu makanan buat neraka. Yauma naqulu li jahannam. Bil As-Sa'di sebut, Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir itu, Tafsir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala sebut halim talati? Dia kata, wahai neraka, engkau dah penuh belum? Sebab Allah Ta'ala limpahkan ahli neraka tu banyak masuk dalam neraka. Ingat tak hadis yang kita baca tu? 1000 orang, sebagian riwayat sebut 100 orang, cuma satu sahaja yang masuk syurga. Banyak sebenarnya, banyak. Akhirnya Allah Ta'ala kata dekat neraka, halim talati, dah penuh. Wa taqul, dan keadaan neraka tu kata, tak cukup lagi. Hal min mazid. Neraka akan kata, wahai Tuhan, ada tambahan tak? Kenapa neraka rasa tak penuh sedangkan banyak masuk ke dalam dia? As-Sa'di sebut sekali lagi. Dia kata sebab neraka ni marahkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang neraka ini marahkan hamba-hamba ataupun makhluk Allah Ta'ala yang derhaka kepada dia. Seolah-olah neraka ini marah kepada orang yang buat dosa kepada Allah Ta'ala, wakilkan Allah Ta'ala, kata, mari masuk kat sini biar aku yang seksa dia. Gitu. Bukan sebab neraka tak puas, tapi seolah neraka itu marah demi Tuhan. Kita bagi masuk sini biar aku yang seksa dia. Bila neraka rasa penuh? Dalam riwayat Nabi SAW sebut,
fayadha'ur rabb, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan qadamahu, Allah taala akan letakkan kakinya ke atas neraka, dalam neraka itu, sampai neraka kata apa, qattun qattun qattun. Qattun qattun bukan maksudnya kitun, kitun kucing-kucing. Qattun ni maksudnya kafa, kafa, cukup, 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 gitu. Hadis ke-61, takhruju unukun min nari yaumal qiyamah. Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda. Oh ya, sebelum tu, hadis riwayat Tirmizi ini ulama khilaf tentang keabsahan hadis itu. Ada sebahagian kata hadis itu tidak sahih, ada sebagian kata hadis itu diterima. Dia khilaf kat situ. Tapi kita bahaskan dari sudut pengajaran. Takhruju unukun, dekat hari akhirat, dalam neraka ni akan ada satu tengkuk keluar. Tengkuk apa pula ni? Unuk, tahu unuk? Unuk ni unuk. Apa kita panggil ni? Leher, tengkuk, leher. Leher ini betapa dahsyatnya tu, betapa buruk pemandangannya tu. Lah ainan. Leher itu bermata. Macam mana wallahu alam. Cuba bayangkan leher. Cuba lukis mata kat situ. Buruk. Ada mata tubusiran. Mata dekat leher tu melihat. Wa udhunan, ada telinga pula. Tasma'an, ada, cukup package maksud dia. Ada telinga, ada mata boleh lihat, ada telinga boleh dengar. Walisanun yamtiq, dekat leher tu pula ada lisan yang boleh bercakap-cakap. Allah. Leher ni kata apa? Amboi, kita panggil leher kan? Yalah, ada namanya leher. Leher ni kata apa? Dekat neraka, dekat penduduk neraka. Ini wukiltu bi thalathatin. Neraka pula. Leher ni kata, aku diwakilkan Tuhan untuk seret 3 golongan. Satu, bi kulli jabbarin anid. Jabbar anid, kita dah bahas tentang jabbar anid ini. Orang yang jabbar, rasa diri dia tu apa? Apa gedebe orang panggil? Gedebe. Orang Kelantan panggil gedebe itu. Gedebe. Gedebe kan? Gitu. Samseng, jabbar, anid. Bila kebenaran sampai ke dia, dia kata no, itu bukan aku punya type. Yang penting aku betul. Jabbar, anid, keras kepala, degil. Satu, leher ni akan tarik dia. Yang kedua, wa bikullin man da'a ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang dekat muka bumi ini da'a, menyeru, berdoa pun boleh juga, selain daripada Allah, dia seru ataupun berdoa kepada Tuhan lain, syirik, dia akan tarik sekali. Dan yang terakhir, wabil musawwirin. Apa maksud al-musawwirin? Dia tak jumpa kat situ kan, musawwir. Musawwir daripada perkataan surah, gambar. Siapa yang melukis gambar yang ada ruh, siapa yang buat patung, itu tempatnya dalam neraka Jahannam. Tanpa bersikap apologetik, kita bagi tahu orang yang melukis gambar makhluk hidup, Allah Ta'ala akan cerca makhluk ini. Dekat hari akhirat, Allah Ta'ala kata, hidupkan makhluk yang kau buat, hidupkan makhluk yang kau lukis. Jadi jangan lukis, jangan digantung gambar makhlukat ini. Tak kisahlah dia tu tok guru ke, mak guru ke, orang kita sayang ke, jangan dilukis, jangan digantung, jangan ditempel pada baju. Sama ada itu parti politik yang kita rasa sangat sayang ataupun tidak, jangan ditempel dekat baju. Kita berprinsip, nak politik satu hal, agama tetap agama. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? Alladzina yarsumun zawat
silap. Inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling teruk azab dekat hari akhirat kelak, dekat hari kiamat kelak adalah al-musawwir. Orang yang melukis ini. Buat gambar, buat patung, lukis dengan tangan dia. Makhluk itu, orang itu merupakan orang yang paling sadis dia punya azab. Para ulama bahas, apakah dosa syirik, apakah dosa riba, apakah dosa mencuri, zina dan sebagainya itu kurang berbanding dengan dosa musawir. Sini ada dua jenis musawir. Orang yang melukisnya ada dua jenis, seperti mana yang disebutkan, supaya kita boleh faham hadis ini. Jadi dia taklah nampak bertembung, seolah-olah kita kata, oh, kalau macam tu melukis lebih teruk daripada syirik. Para ulama bahagikan orang yang melukis ni dua kategori. Satu, dia melukis untuk dijadikan sembahan. Dia melukis untuk menyerupai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di antara nama Allah Taala? Al-Musawwir, yang mereka bentuk. Maka kalau dia lukis untuk dijadikan sembahan, itu tak ada khilaf dia tu murtad, kafir. Satu. Tapi ada orang melukis untuk suka-suka, kan? Suka-suka lukis kucing, lukis orang, yang lengkap package lah kan. Kalau cikgu lukis lidi tu, orang lidi tu tak termasuk. Cikgu termasuk dalam ancaman neraka. Bukan. Itu cikgu tu nak lukis, nak bagi contoh aja. Orang lidi mana ada roh orang lidi tu. Maksudnya lengkap package tu. Ada mata, ada semualah lengkap package. Dia termasuk dalam ancaman ini. Tapi tidak seteruk dengan kategori pertama. Dia lukis untuk menyerupai Tuhan, dia lukis untuk jadikan sembahan. Itu asyaddun nas azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Jadi janganlah kita pakai, gantung, menggambar makhluk hidup. Suka macam mana pun jangan disangkut lah. Macam mana? Komik. Aduh, ini panjang juga. Secara umumnya elakkan. Jangan panjang-panjang. Kita masuk ke jambatan. Jambatan antara syurga dan neraka. InsyaAllah next kuliah habis. Boleh ni? Jambatan antara syurga dan neraka. Hadis ini juga kita telah pun baca. Jadi kita skip. Alhamdulillah. Dah baca kot. Cuma ada sikit tambahan kat situ. Ingat tak kita pernah baca hadis ni? Mesti tak ingat kan? Ayo. Budak sekolah so macam tu. Kalau cikgu dia marah, ayo, cikgu marah kata. Ayo, tak buat kerja rumah. Kita dah baca dah hadis ni. Buat ingat je lah. Cuma di bahagian belakang tu kita tak baca lagi. Saya ingat. Siapa yang paling ingat kita berhenti kat mana? Cikgu. Kan? Baik, tambahan kat belakang itu kita tak baca lagi. Bukan tak baca lagi, maksudnya dalam riwayat sebelum kita tak ada. Tambahan kat mana? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Saya nak terang kat sini. La ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya. Nabi sebut, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. La ahaduhum bimaskanihi fil jannah. Orang yang masuk syurga ni, bila kita masuk syurga, kita tahu tak tempat kita kat mana? Tak tahu kan? Allah Ta'ala kata masuk syurga, kita pun masuk. Nak pergi ke mana? Katalah saya letakkan muslim-muslimat dekat Sabah gitu. Muslim-muslimat ada rumah kat Sabah. Saya pun bagikan tiket. Pergilah cari rumah. Saya kata, rumah saya kat mana ni? Sabah luas.
Tenom ada, Kundasang ada, Tawau ada. Kat mana? Jadi neraka begitu luas kot. Pernah tak terfikir persoalan tu? Tak pernah kan? Yelah, ada yang pernah. Tapi kebanyakan orang mungkin sibuk dengan benda lain, dia tak terfikir. Betul juga kan? Syurga luas. Macam mana kita nak tahu rumah kita yang mana satu? Bidadari kita yang mana satu? Oh. Nabi sebut, jangan risau. La ahaduhum bimaskani fil jannah adal. Bila dia masuk syurga, dia lebih tahu alamat rumah dia berbanding dengan alamat rumah dia dekat dunia. Ada orang lupa alamat rumah dia kat dunia. Teruk sangat. Nabi kata, mustahil ada orang lupa rumah dia kat mana. Ni yang umum lah. Kalau penyakit tu cerita lain. Saya lupa lah saya tinggal kat mana. Saya tak pernah jumpa lagi orang macam tu. Nabi kata, jangan risau. Kamu kenal rumah kamu dekat syurga, lebih kamu kenal, tahu jalan dia, alamat dia kat mana, berbanding dengan kamu kenal rumah kamu kat mana. Allahu Akbar. Kenapa boleh jadi seperti itu? Ibnu Battal, di antara yang mensyarahkan Sahih Bukhari, kata, sebut, wa inna ma arafu manazilahum fil jannati bitakriri ardiha alaihim bil ghadati wal ashi. Bila orang tu masuk kubur, dia ada bayangan sikit dia tu akan ke neraka ataupun ke syurga. Bukan tidak. Siapa yang lepas dekat alam mahsyar, bukan mahsyar, silap, alam barzakh, perantaraan di antara dunia dan juga akhirat, dia akan lepas dengan mudah bila dekat mahsyar dan juga hari kiamat. Jadi Ibnu Battal bawa satu riwayat, kata, sebab malaikat sentiasa sebut kat dia, pagi dan juga petang, rumah kau kat sini, rumah kau kat sini, rumah kau kat sini, rumah kau kat sini. Ingat tak? Ingat. Pagi petang. Nabi SAW sebut, innal mu'min idza kana min ahlil jannah. Seorang mukmin kalau dia tu ahli syurga, urida alaihi maq'adahu. Allah Ta'ala akan bentangkan tempat dia kat mana. Dekat kubur tu Allah Ta'ala kata, ini kau punya tempat. Dia kata, nampak, oh ini tempat aku. Bil ghadati wal ashi, pagi petang Allah Ta'ala bagi nampak, ini rumah kau, ini rumah kau. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Malaikat bagi tahu, ini engkau punya rumah, ini engkau punya rumah, sampai orang itu bangkit daripada kubur, pergi ke alam akhirat. Jadinya muslim-muslimat, kita ada hint sebenarnya. Orang tu sebelum dia mati ada hint dia tu nak ke mana. Semua orang tahu dosa dia itu apa yang dia buat. Jadi perelokkan, seperti mana kita mahu kita punya zahir itu dipandang manis oleh orang, kita juga kena ada amalan rahsia. Baik, saya sebut hurai amalan rahsia itu. Amalan rahsia itu bukan maksudnya batiniah, bukan. Amalan rahsia ni maksudnya amalan soleh yang orang lain tak tahu. Kita saja, kita simpan benda tu elok-elok, biar orang tak tahu. Public tak tahu tak apa. Sebab kebanyakan orang nakkan amalan dia tu dipandang orang. Ada orang suka dia tu dipandang jelek, dipandang buruk. Tak ada kan? Jadi kita kena struggle untuk ada satu amalan yang orang lain tak tahu, yang kita buat amal soleh. Contohnya macam kita, ada orang tiap-tiap malam dia bangkit malam, dia struggle. Ada orang harta dia tu nampak macam dia tak bagi sedekah ke orang, tapi diam-diam dia hulur ke orang. Dia hulur ke orang. Jadi itu. Apa di antara amalan yang menyebabkan kubur menjadi terang? Cewah, macam cerita Mastika pula kan. Kubur menjadi, tak, ini real punya. Apa dia? Baca Quran. Itu adalah struggle yang kita boleh buat, modal kita. Kenapa kita tak struggle ke baca Quran? Doa. Kenapa kita tak struggle untuk doa? Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nabi kata apa? A'jazun nas, manusia yang paling lembek sekali. Kita siapa manusia paling lembek pada pandangan mata kita? Siapa?
Apa yang pergi gym, budak kecil, dewasa lah, katalah orang tu angkat dumbbell kan, dia angkat 2 kilo je, engkau ni lemah. Saya lah tu mungkin tak boleh angkat, tak boleh angkat banyak. Sahabat-sahabat kat belakang tu, itu jangan kira, itu dinosaur semua, itu memang power. Tapi Nabi bagi tahu siapa yang paling lemah sekali. A'jazun nasi man ajaza anid du'a. Dia tak mampu nak berdoa. Manusia paling lemah sekali adalah manusia yang tak mampu nak berdoa. Sebab apa? Syurahul hadith, syarahkan hadith itu. Sebab doa ni tak perlukan particular pun. Tak perlu tutup. Yalah, sebaiknya adab itu menghadap kiblat, berwudu, kemudian menutup aurat. Tapi kita tak perlukan benda tersebut. Katalah kita tiba-tiba musafir, kita pun sebelum keluar kereta kita angkat tangan doa kepada Allah Ta'ala. Susah ke senang? Senang. Itu sebab Nabi kata, siapa yang tak mampu nak berdoa, dia itu selemah-lemah manusia. Orang ingat hafal Quran ni susah lah. Senang ke susah hafal Quran? Susah. Ada yang kata senang tu, saya nak minta tips. Ni struggle. Kalau tak dimulakan daripada sekarang, bila kan? Kalaulah kita ada umur setahun, Quran ada berapa juzuk? 30. Setahun 1 juzuk. Ini okey lah tu, setahun 1 juzuk. Kita cuma perlukan 30 tahun untuk hafal Quran. 5 juzuk pun okey sebenarnya. Macam Imam Bukhari kan, orang tanya kenapa dia boleh ingat banyak benda. Dia juga struggle sebenarnya. Para imam juga struggle. Ada yang makan macam-macam supaya ingatan dia kuat. Bukan kita je yang nak makan macam-macam ni. Mereka juga jaga ingatan. Imam Bukhari terjaga banyak kali waktu malam. Dan bila dia terjaga, dia buat apa? Kalau kita tidur, ada apa kat tepi telinga kita? Apa kat tepi telinga kita kalau kita tidur? Ada kitab kan, kitab Quran gitu kan. Bukhari juga seperti itu. Bila dia terjaga, dia akan buka gitu. Dia mula menghafal. Dia kata, kenapa kau buat macam tu? Dia kata, aku takut ingatan aku lari. Jadinya kita juga boleh buat benda yang sama. Letak Quran dekat tepi kita. Nanti mak dia tengok, engkau ni kenapa mak dengan dia letak Quran kat tepi? Tak nak mengambil semangat itu kan, mula-mula. Ya, nampak orang kata, apa engkau ni, bajet. Tak kisahlah. Bajet yang penting, tahu bajet? Ini bahasa-bahasa sekolah ni. Bajet lah, bajet. Tahu bajet? Macam nampak macam bagus lah, bajet bagus lah. Saya ingat saya ni antara yang tak pandai menggunakan bahasa bawang, kunyit dan sebagainya. Tapi bajet macam bajet bagus. Macam bagus lah kau ni. Tak kisah, yang penting hafal Quran. Struggle untuk hafal Quran. Cuba kita dalam masa sehari itu banyak masa tengok handphone. Ada orang kenapa tak buka Quran kat handphone? Dia kata takut bateri habis. La ilaha illallah. Bukankah bateri habis kerana Quran tu bagus? Ada macam tu kan? Ada. Kalau dia kata saya tak nak buka handphone sebab mata saya sakit. Ada orang macam tu, mata dia sakit. Saya juga tak kuat sangat bila tengok skrin kita kan nak ambil. Itu cerita lain. Tapi kalau tak ada Quran masa Jumaat kan, kita kat soft belakang-belakang tu buka handphone, takut habis bateri katanya. Benda tu bagus kot. Habis bateri kerana baca Quran. Kurang-kurang handphone tu beli mahal-mahal boleh jadi modal kat kita. Allah, ni handphone ni aku baca Quran kot. Ya, boleh pahala. Jadi gitu. Muslimat kebaikan sangat banyak. Siapa yang nak dapat title ini, dapat title ahli syurga ataupun the best title yang orang boleh dapat dalam dunia ni, apa dia? Ahlul Quran. Hafal Quran, hafal Quran. Hafal, baca. Jangan putus asa. Lupa, hafal lagi.
The best manusia yang boleh berjalan kat muka bumi Allah Ta'ala ini adalah Al-Quran. Al-Quran, Ahlul Quran. Al-Quran Allah Ta'ala tak turunkan dekat umat lain. Tak turun dekat Musa AS umat dia, tak turun dekat Nuh AS, dengan kelebihan Allah Ta'ala berikat setiap umat. Tapi Quran ini turun dekat kita. Kenapa kita tak struggle untuk baca dan juga hafal? The best manusia, orang boleh dapat title PhD, Doktor, Profesor Emeritus, Profesor Diraja, tapi dia tak boleh beat. Kalau dia tak hafal Quran, dia tak boleh beat, dia tak boleh compete dengan orang yang hafal Quran dan juga beramal dengan Quran. Jadi sama-sama lah saya yang bercakap ini dan juga muslim-muslimat yang mendengar, kita struggle untuk buat amal soleh. Simpan sikit kita punya rahsia tu, kebaikan yang orang lain tak tahu. Jadi mudah-mudahan kita dapat fadilat ini, di mana malaikat pun datang, Quran pun datang jumpa kita dekat kubur, berteman kat kita. Senang tak kalau kita berdiri depan Allah Ta'ala, jawab semua benda? Susah bukan tidak? Ingat tak hadis yang pernah kita baca? Apa yang menyebabkan orang itu akan dibela? Di antaranya adalah Nabi SAW sebut apa dia? Orang yang hafal surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dua ini akan datang berhujah, ya Allah, dia ini begini, dia ini begini. Ali Imran dan juga Al-Baqarah, kalau orang hafal dalam masa 5 tahun, habis. Percayalah. Kalau meninggal sebelum hafal, mudah-mudahan itu boleh jadi hujah kita kepada Allah Ta'ala. Allah, aku dah struggle untuk hafal Quran, tolong bantu. Ya, mudah-mudahan itu merupakan kebaikan buat kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.